Okey, kita masih lagi berbicara berkenaan dengan penulisan kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Buti menjelaskan bahawa di barat mereka punya pengkajian sejarah itu tak sama dengan kita. Diorang tidak ada manhaj ataupun metodologi yang ilmiah. To begin with, diorang tidak ada konsep sanad dan riwayat dan jarh wa ta'dil. Kan? Sebab tu bila kita baca buku sejarah, ada bawa sanad tak? From Aristotle, from his teacher, from his teacher, from his teacher. Lepas tu ada analisis sanad dulu. Lepas tu baru cakap. Tak ada. Dia terus, Lucius said, Gregorius said, John the Baptist said. Entah siapa yang cakap, mana kau dapat. Sama juga, kalau awak perasan, cara mereka menulis sirah Nabi pun begitu. They don't even care about sanad. Ini awal-awal Orientalis. Sekarang Orientalis mungkin dah beza sikit. Sebab dia dah kena kritik teruk dengan ulama hadis kita. Kata, apa benda korang ni, Orientalis ni? Kan? Korang ni kalau nak hentam Islam pun agak-agak . Jangan tunjukkan sangat niat tu. Don't be stupid, right? At least bring some sanad. At least show to us that you are more academic than us. Kalau tak ikhlas pun, at least berlakon lah. Kan? Ni tak. So sekarang ni kalau kita lihat, Orientalis ni pun dia dah terpaksa mendatangkan sanad, terpaksa buat sanad criticism. Kan? Sebab itu core dia. Itu dia punya root. So Syekh Buti kata, ada satu mazhab penulisan sirah ni, ataupun penulisan sejarah di barat ni, berdasarkan subjectivity. Kan? So dia akan ambil apa yang dianggap sebagai fact, lepas tu dia akan buat satu cerita sendiri pada pandangan dia. Dipanggil sebagai recollection. Begitulah juga mereka buat archaeological research. Kan? Kadang-kadang jumpa batang gigi saja, tiba-tiba dia boleh lukis satu kewujudan makhluk Australopithecus, contohlah kan. Dinosaur dengan color, macam mana dia boleh tahu color kan? Kita pun pelik kan. Kadang-kadang jumpa rangka tulang seketul kecil je. Kecil je macam ni. Ada yang dah tak ada rupa apa dah. Tapi dia orang boleh construct a whole narrative just from that. Dan memang sikap dia orang macam tu. Dan kami faham lah kalau bidang arkeologi is okay for you to do something like that. Tapi kalau kita masuk dalam bidang sejarah Nabi Muhammad yang ada sanad, you ketepikan, that means you tak jujur. Kalau tak ada, okay. Kalau dia kata, korang pun bukan ada sanad pun. So kita terpaksa lah buat our own narrative of who Muhammad is. No, wait a minute. We have primary sources about him. A book that was written immediately after his death, which is the main source of his sirah. Apa tu? Kitab apa tu? Sebagai rujukan utama sirah Nabi. Come on, mutakallimun. Ha? Rujukan utama sirah Nabi. Ha? Ni soalan trik. Ni soalan trik sebenarnya. Saya tahu awak akan terlepas pandang ni. Quran lah. Betul kan? Quran adalah sumber utama sirah Nabi. Dalam Quran ada sirah Nabi tak? Ada perjuangan Rasulullah, ada cerita tentang Uhud, tentang Badar, ada. So ada primary source yang Muhammad sendiri verified. So hang nak kaji hidup dia, kan? Hang tak ambil naratif Quran, lepas tu tak nak ambil naratif hadis-hadis sahabat-sahabat dia sendiri. Orientalis buat teruk sebenarnya. Kalau you baca sirah Nabi awal-awal yang tulis Orientalis, memang teruk. Cerita-cerita palsu mana pun dia kutip. Sampai ada Bosworth, kalau tak salah Bosworth Smith, Reverend Bosworth Smith, dia sampai minta maaf. Dia kata, aku on behalf of Orientalis, aku mohon maaf terhadap kebiadaban dan kecelaruan ilmiah yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji sirah Muhammad sebelum ni. Sebab dia akui, sebab banyak penipu di kalangan pengkaji-pengkaji sirah Nabi di kalangan Orientalis. So, jadi barat punya style ni kita boleh faham lah. So siapa-siapa yang nak baca biografi Rasulullah yang ditulis oleh Orientalis, you have to know this first. Sebab saya kenal orang-orang liberal ni, dia suka baca Orientalis punya perception on Muhammad SAW. You kata you academic, you kata you liberal minded.
You pernah tanya tak soalan, dia orang ni, asas dia orang punya penulisan ni berdasarkan apa? Apa metodologi ilmu yang dia orang pakai? If you remove sanad, you nak pakai apa? Dia orang tak pernah jumpa Rasulullah. Adakah dia orang rujuk artifak? Adakah artifak Nabi yang kita boleh seriously guna untuk restructure kita punya sejarah? Artifak-artifak Rasulullah ni, ada yang kata tak ada yang sahih pun. So apa yang dia orang pakai? Dia orang tetap kena rujuk kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kita. So kita nak tahu dia pilih fakta ni macam mana? Apa metodologi yang dia pakai? Atau dia dah ada assumption dulu bahawa dia ni memang imposter. So berdasarkan assumption tu dia mencari, pick and choose data-data yang menyokong assumption bahawa dia imposter. Yes. Soalan Ustaz, I think what you're covering here in my English translation ni adalah the subjective method from the 19th century yang Sheikh Buti mentioned. Betul lah. Yeah. I just want to ask, this method yang dia refer to, does it correspond with what's known as historical critical method, or is he referring to another method? Yang saya faham, historical critical method ni adalah benda ni lah. Walaupun nama dia nampak berbeza. Maksud dia, you nak kena, okay, kalau saya salah betulkan yang saya faham begini, historical criticism ni adalah you nak kena first and foremost konteks sejarah pada waktu itu. The context of the history on that time. Kan, you tak boleh ada, contohlah, Muhammad ni seorang Arab, tinggal di Mekah pada abad ke-7. You remove ada conception bahawa dia ni Nabi ke bukan Nabi. You tengok benda tu dulu. Dan saya tengok di situ ada perbezaan sikit lah dengan subjectivity ni. Sebab subjectivity ni dia akan mula dengan assumption tu. You mula dengan you punya presumption. Lepas tu you reconstruct a narrative untuk sesuaikan presumption tersebut. Sedangkan Syekh Buti kata sebenarnya terbalik. You start empty, macam historical method jugalah. Partly you start empty. You don't have any assumption. You jangan judge dia Muhammad, Nabi bukan Nabi, penipu bukan penipu, ada penyakit mental, tak ada penyakit mental, dia rasuk jin, tak rasuk jin. Don't judge. See what is already there first. And then we construct based on fakta-fakta sejarah tu membantu kita dengannya. So di situ ada persamaan, ada perbezaan. Allahualam, I'm not an expert in this matter. Mungkin ada silap apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Ni kena tanya kepada pakar-pakar sejarah lah. Okay. Cuma menggunakan historical method, ada je orang yang cuba nak tafsirkan Quran menggunakan historical method. Historical criticism. Maksud dia orang nak melihat Al-Quran ni bukan sebagai wahyu. Dia nak untuk kita baca Quran ni first, it's not a wahyu. Di sini Syekh Buti kritik. Syekh Buti kata, first you nak faham something, you kena tengok penulis tu punya narration apa dulu. Penulis Quran ni, Nabi kata Allah. Penulis Allah. Apa yang Allah kata tentang Quran ni? Quran ni wahyu yang dibagi kepada Muhammad. Please consider that narrative dulu. Kalau you nak tolak narrative tu, you kena ada alasan. Why you rejecting that narrative? Why you starting from zero? First you have to criticize that narrative first. Dia kata, oh sebenarnya bukan Tuhan yang hantar. Then you kena bawa alternatif. Oh, Muhammad ni ada bipolar disorder contoh. Dia hallucinating. Kan? Ataupun dia ni orang yang imposter. Then you kena bawa alternative versions of you punya pengkajian sejarah lah. Tapi kalau tak ada benda tu, you kena tengok dulu penulis tu nak sampaikan apa dan apa yang dia percaya tentang diri dia. Okay, ini yang kena consider benda tu. Sebab kalau you tolak, you kena ada alasan untuk tolak. Kalau you kata no, I want to start from zero, tengok dulu narration dia, apa yang dia kata. Kalau dia kata dia Nabi, check lah, betul ke tidak dia Nabi ke tidak. Sebab kalau betul dia Nabi, tapi you baca Al-Quran seolah-olah bukan penulisan seorang, bukan wahyu Allah, kan beza conclusion you akan sampai. Tapi kalau you boleh sabitkan dulu dakwaan Muhammad itu benar ataupun salah. Kalau dakwaan dia salah, you confirm dia bukan Nabi atas sebab A, B, C, D, E, F, G dengan bukti dengan fakta, then proceed. Tapi kalau you tak boleh nak sabitkan tu dulu, you hanya start with an assumption. You start dengan no. Kita mula neutral.
You kena nyatakan sebab you. Kenapa you nak mulakan neutral? Sebab ada ke manusia yang boleh mula neutral 100%? Tak boleh. Dia mesti ada starting point punya. Apa maksud neutrality? Okay, look at him as a normal human being. Is that neutrality? Tak boleh. So, cara yang paling adil nak approach saudara, katalah, kalau Hang Tuah tu dah tulis buku kan, dia pandang diri dia sebagai apa? Sebagai Laksmana, contoh. Kan? So, kita cuba faham daripada dia ni, daripada perspektif. Betul kita check, betul ke dia Laksmana? Adakah fakta-fakta sejarah yang menyokong dia Laksmana? Kan? Kalau betul ada menyokong, then naratif dia itu, kalau dia seorang yang pernah tulis pasal Melaka, contohlah kan, then dia punya source jadi paling kredibel lah. Kecuali ada benda tak logik kat dalam tu. Ada benda yang menyanggah axiom dan sebagainya. Tapi kalau tak ada, then you accept that narrative dulu. Kecuali kalau you jumpa benda yang menyanggah. For you to reject, you must have a reason. Because you are studying history. That is also part of history. Someone's claim about himself. That's part of history. Why are you not studying that claim? Okay.